Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, salam sejahtera kepada semua anak-anak yang berada di rumah. Okey, hari ini kita akan sambung uh, bab 6 teknologi dan pengeluaran makanan. Okey, semalam kita sudah tengok 6.1, hari ini kita tengok 6.2, menganalisis cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Okey, ini adalah cara-cara yang telah kaedah-kaedah ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Okey, kita tengok yang pertama, penggunaan bakar yang berkualiti ataupun bermutu. Okey, penggunaan bakar yang berkualiti ini adalah untuk memastikan kuantiti produk yang kita hasilkan tu lebih banyak dan lebih berkualiti tinggi, kemudian mempunyai daya rintangan yang tinggi terhadap penyakit dan juga perosak. Maksudnya dia lebih tahan terhadap penyakit. Okey, kemudian usaha yang kedua ialah penggunaan teknologi moden. Okey, penggunaan mesin jentera yang moden untuk mempercepatkan penuaian dan pemprosesan makanan. Okey, selain itu terdapat juga penggunaan bioteknologi seperti kultur tisu, pengklonan dan aquaculture. Kemudian penggunaan baja kimia dan juga pesticide ya. Okey, kemudian yang ketiga ialah penggunaan tanah yang cekap. Penggunaan tanah yang cekap untuk mengekalkan kesuburan tanah dan menghalang hakisan tanah. Okey, contoh penggunaan pengurusan tanah yang cekap ni telah dilakukan penanaman bergilir. Penanaman bergilir tahu kan, kita pernah belajar dulu masa menengah rendah. Kemudian penggunaan baja asli ataupun baja kompos dan sistem bersepadu. Sistem bersepadu ni contohnya haiwan ternakan seperti lembu akan diternak di ladang kelapa sawit. Terdapat juga sistem penanaman mengikut kontur. Sistem penanaman mengikut kontur ni, kontur tahu kan? Yang kamu belajar geografi itu untuk mengelakkan hakisan tanah. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah tanaman penutup bumi. Tanaman penutup bumi untuk apa? Sama jugalah kan? Untuk mengelakkan hakisan tanah. Apa contoh tanaman penutup bumi? Tahu kan? Ubi keledek, kacang tanah. Itu contoh ya. Ada lagi banyak lain. Okey, yang seterusnya penggunaan tanah secara optimum. Okey, ini menggunakan tanah terbiar untuk penanaman dan usaha-usaha untuk ini banyak dibuat oleh Felkra, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra, kemudian Felda, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, dan juga Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Yang seterusnya penyelidikan dan bimbingan untuk petani. Okey, penyelidikan dan bimbingan untuk petani ini, penyelidikan banyak dibuat oleh MARDI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, iaitu MARDI, Jabatan Pertanian dan juga Pertubuhan Peladang. Okey, bimbingan tu macam mana dibagi kepada petani? Melalui seminar, latihan, kursus, ceramah-ceramah dan juga bimbingan ya. Okey, yang seterusnya penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Okey, penyelidikan dan pembangunan yang berterusan dalam bidang pertanian dan juga penternakan ni adalah bertujuan untuk menghasilkan kualiti makanan yang baik dan dalam kuantiti yang banyak. Okey, antara badan-badan yang terlibat dengan penyelidikan adalah MARDI, MPOB, orang Lada tu mesti tahu kan MPOB, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB. Dan bahagian pemasaran pula dibuat oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA. Okey. Selain itu, universiti-universiti tempatan seperti Universiti Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia ni dia memang ada kerjasama yang sangat bagus dengan MARDI ya. Kemudian Universiti Malaya dan juga Universiti Kebangsaan. Universiti-universiti ini dia sering membuat penyelidikan ya. Okey. Seterusnya adalah makanan diubah suai secara kejuruteraan genetik ataupun pengubahsuaian makanan secara kejuruteraan genetik. Okey, kejuruteraan genetik ini
sama juga macam tadi, dia punya kebaikan adalah kita boleh menghasilkan bakai yang baru, kemudian boleh menghasilkan produk ataupun kuantiti yang banyak dalam satu masa dan berkualiti. Okey, tujuannya mengajar petani cara-cara meningkatkan hasil tanaman. Okey, untuk kejuruteraan genetik, antara makanan yang dihasilkan daripada kejuruteraan genetik ialah beras berwarna kuning keemasan, golden rice. Okey, ini dihasilkan secara pemindahan gen jagung dan bakteria tanah. Okey, dia ada keratin dan vitamin A yang tinggi sebab tu dia warna golden tu ya. Okey, kemudian tomato berwarna ungu. Okey, tomato dan keledek. Tomato dan keledek yang tahan serangan virus telah dihasilkan. Okey, makanan yang dihasilkan daripada kejuruteraan genetik ini kita kenali sebagai genetic modified food, atau makanan yang terubah suai secara genetik. Okey, dia banyaklah kebaikannya, kita dapat gen yang berkualiti, hasil yang banyak berkualiti. Tetapi GMF ini dia ada side effect lah kepada manusia. Jadi tugasan kamu, cikgu mahu kamu cari apa keburukan GMF. Okay, genetic modified food. Okay, ada banyak keburukan genetic modified food ni sebenarnya ya. Kesan sampingannya. Okay. Okey, seterusnya kita tengok 6.3, mengamalkan pemikiran yang kritikal dan analitikal dalam pemilihan makanan terproses. Okey, sebelum tu cikgu lupa. Bahagian 6.2 tadi tu sering kali ditanya di dalam soalan esei ya. Selalu ditanya di dalam soalan esei ya. Soalan berapa? 11 dan 12. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok teknologi kita tengok 6.3. Okey, dalam 6.3 ni apa yang okey. Pemilihan makanan yang terproses. Okey. Untuk di sini kita diajar ya bagaimana untuk memilih makanan yang terproses. Maksudnya makanan-makanan yang berada di pasaran tu kita kena pilih kan, bila kita mau beli kita kena pilih dan bagaimana untuk kita memilih. Okey, sebelum tu kita kena tahu apa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan makanan ni. Yang pertama, Akta Makanan 1983 yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesihatan pengguna. Kemudian Peraturan Makanan 1985 ini, Peraturan Makanan 1985 ini dibuat berdasarkan Akta Makanan 1983. Okey, peraturan ini berkaitan dengan maklumat yang mencukupi pada label makanan. Okey, pada label makanan. Okey, ini ialah 5 maklumat wajib ada pada label makanan. Maksudnya pada pembungkus makanan, pada kotak makanan tu, ini 5 benda ni wajib ada. Yang pertama, nama makanan. Yang kedua, kuantiti makanan. Yang ketiga, tarikh luput. Yang keempat, ramuan. Yang kelima, nama dan alamat pengeluar. Okey, ada 5 ya. Ni kena ingat tau. Okey, yang pertama, nama makanan, kuantiti makanan, tarikh luput, ramuan, nama dan alamat pengeluar. Tanda halal macam mana? Perlukah ada tanda halal? Okey, tanda halal kalau kita Muslim, untuk yang Muslim wajiblah ada tanda halal ya. Kena tengok bila ada tanda halal baru beli. Kalau tidak ada tanda halal jangan beli ya. Okey. Tetapi sekiranya di dalam peperiksaan ditanya maklumat wajib yang ada pada label makanan berdasarkan peraturan-peraturan makanan 1985, hanya benda ini sahaja, yang 5 ini sahaja, tidak termasuk tanda halal. Okey? Jelas ya? Tapi sebagai Muslim, tengoklah tanda halal tu ya. Okey. Kalau tiada tanda halal, janganlah dibeli. Okey? Okey, ini contoh label makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, yang pertama tadi nama makanan. Ini nama makanan. Nama makanan ini mesti jelas.
tepat dan tidak mengelirukan. Kalau di dalam bungkusan itu roti, kita kena jelaslah ditulis di luar memang roti. Ya. Okey, yang kedua. Apa tadi yang kedua? Okey, yang kedua tengok ni, berat makanan. Berat makanan ataupun jumlah makanan, kuantiti makanan. Tengok kuantiti makanan. Tengok di label itu, mana kuantiti makanan. Tu di sana ada tulis sana, berat bersih. Berat bersih 450 gram. Ini ya. Nampak ni. Okey, ini. Berat bersih 450 gram. Semua label makanan mesti ada kuantiti makanan. Okey, kemudian yang ketiga, tarikh luput. Okey, ni tarikh luput. Best before ataupun guna sebelum. Mesti ada tarikh luput. Okey, soalan selalu ditanya, apa maklumat yang tiada pada label makanan yang diberikan? Kita biasa akan dibagi gambar dan apa label yang tiada dan apa kesan sekiranya label tersebut tiada. So, kalau tarikh luput tiada, apa kesannya kepada kita sebagai pengguna? Okey, kesannya salah satu boleh menyebabkan keracunan makanan. Kan sebab makanan tu mungkin sudah expired. Okey. Okey, kemudian di ramuan. Okey, yang seterusnya ramuan. Mana ramuan? Okey, ini ramuan. Ramuan mesti ada ya. Ni ramuan. Ni ramuan. Ramuan mesti ada. Semua bahan yang ditambahkan, yang digunakan mesti ada disenaraikan. Okay. Yang kelima, nama dan alamat pengeluar. Nama dan alamat pengeluar. Ni, nama dan alamat pengeluar termasuklah nama dan alamat pengeluar ya, termasuklah nama dan alamat pembungkus dan pengimport sekiranya makanan tersebut dari luar negara. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan? Okey, jelas ya. Cikgu ulang sekali lagi, untuk label makanan ni ada 5 benda yang wajib ada. Nama makanan, kuantiti makanan, ramuan makanan, tarikh luput, nama dan alamat pengeluar. Okey. Tanda halal tidak termasuk ya. Tanda halal tidak termasuk. Okey, tetapi sebagai Muslim, bila beli makanan, kena tengok tanda halal. Okey? Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.